Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid? Okey, insya-Allah. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan Jawi untuk Jawi ni tajuk kita pada hari ini iaitu badan sehat, hidup ceria. Awak boleh buka buku teks awak boleh, tapi saya dah bagi satu bahan ni dekat awak semua daripada Anyflip nanti saya akan kongsikan dalam grup. Awak boleh klik saja link yang dibagi oleh saya ini. Lepas tu awak boleh buka sama dengan apa yang saya akan kongsikan dengan awak pada hari ini Okey, tajuk dia badan sehat, hidup ceria. Okey, mari kita dengar sama-sama. Okey, tengok gambar yang diberikan, yang dikongsi oleh saya ini. Ada soalan di situ. Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah apa tu? Siapa tahu? Obesity. Obesity. Tengok macam mana eja dia. Alif waw o ba ya be sin ya si ta ya ti. Obesity. Apa itu obesity? Siapa yang tahu? Obesity tu maksudnya kegemukan ataupun terlebih gemuk. Tengok gambar Raja tu. Awak tergolong dalam golongan yang mana satu? Adakah yang nombor 4 dari belah kiri? Itulah dipanggil sebagai obesity. 44.2. Satu, saya tergolong dalam golongan yang pertama. Yang warna oren tu. Ya ke? Tak percaya sudah. Okey, tengok dia Mengapakah rakyat Malaysia ramai yang mengalami masalah obesity? Kenapa? Ada persoalan kat situ. Tapi kata kunci kita pada hari ini iaitu obesity. Macam mana nak mengeja obesity? Alif waw o ba ya bi sin ya si ta ya ti. Obesity. Okey, faham? Okey, kita tengok seterusnya. Punca-punca obesity. Okey, kat situ disediakan ada 6 punca obesity. Yang pertama, faktor apa tu? Faktor apa? Faktor genetik. Ini adalah kata pinjaman bahasa Inggeris Faktor genetik. Tadi obesity tu pun juga adalah kata pinjaman bahasa Inggeris yang kita gunakan dalam bahasa rasmi kita ataupun bahasa Melayu. Okey, macam mana nak mengeja genetik? Ga, ya, nun, ta, ya, kaf. Saya ulang Ga, ya, nun, ta, ya, kaf. Genetik. Yang pertama iaitu faktor genetik. Yang kedua, kerosakan pada salah satu bahagian otak. Saya baca perlahan-lahan supaya kamu jelas Kerosakan pada salah satu bahagian otak. Okey, seterusnya yang ketiga. Tu apa tu? Pa waw lam alif. Pula? Pula ke? Okey, kita panggil dia sebagai pola. Pola makanan berlebihan. Pola makanan yang berlebihan. Apa maksud dia kat situ sebenarnya? Maksudnya awak memakan makanan yang lebih daripada kemampuan awak. Maksudnya sehari kebiasaan kita makan 3 kali. Kita juga disarankan untuk memakan makanan yang berkhasiat, tapi kita makan contohnya apa? Fast food. Apa contoh fast food? Pizza, McD, KFC, apa lagi? Sausage, nugget. Tu maksudnya makanan-makanan yang boleh mendatangkan obesity kepada tubuh badan kita. Okey, seterusnya faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni contohnya macam gini. Okey, kita berada di rumah. Okey. Keluarga kita dah terbiasa. Faktor persekitaran ni maksudnya dalam rumah kita, contoh, saya ambil contoh dalam rumah,
keluarga kita dah biasa makan Maggi, hari-hari Maggi, mi sedap, malam makan burger, beli kat luar. Rutin harian awak tu makan makanan yang kurang sihat. Jadi, dia dah jadi satu kebiasaan untuk dalam diri awak, dalam keluarga awak, dalam keluarga kita juga. Maka, tak peliklah kalau satu keluarga awak akan mendatangkan obesiti. Ya. Satu keluarga sakit nanti. Badan semua gemuk-gemuk. Tapi kena ingat, tak semestinya orang badan sihat, orang badan gemuk tu tak sihat. Kadang orang yang kurus macam kita ni, macam saya pun, boleh datang sakit. Ya. Okey, seterusnya yang kelima, pengaruh apa tu? Siapa tahu? Emotional. Emotional. Maksudnya awak tertekan. Emosi awak kurang baik. Contohlah, asam marah je nak makan. Asam marah je nak makan aiskrim. Asam marah je nak makan Maggi. Maksudnya pengaruh emosi awak. Awak geram dengan adik awak pergi kedai, beli coklat banyak-banyak, makan sampai habis. Itu dipanggil sebagai pengaruh emosional. Dan yang keenam adalah kurang bersukan. Ini antara benda yang selalu kita jadi dekat dalam diri kita. Sebab itulah kita digalakkan untuk bersukan. Tak kisahlah sehari awak berjalan dalam 100 langkah contohnya. Itu pun dah dikira sebagai bersukan. Ini adalah 6 punca-punca obesiti. Okey, seterusnya cara mengatasi obesiti. Okey, tengok dia ada bagi kita cara mengatasi obesiti. Yang pertama, kurangkan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, awak boleh bagi contoh perkara-perkara yang tak berfaedah. Contoh yang saya boleh bagi, tidur. Tidur tu sebenarnya berfaedah untuk merefresh balik otak kita. Tapi kalau tidur yang berlebihan, ia akan merosakkan tubuh badan kita. Lagi apa? Main game. Ni waktu PKP ni, duduk kat rumah aja 24 jam. Siang malam, pagi petang tak keluar rumah, duduk depan handphone, depan laptop, main game je. Itu pun adalah antara salah satu perkara yang tidak berfaedah. Okey, seterusnya, pilih aktiviti lasak tetapi selamat yang boleh dilakukan seminggu sekali. Buatlah apa-apa aktiviti dalam rumah ataupun aktiviti di luar rumah yang tak boleh mendatangkan kemudaratan dalam tubuh badan awak. Kalau nak buat aktiviti lasak, disarankan seminggu sekali. Kalau boleh buat aktiviti yang tak lasak pun boleh, tak apa. Siram pokok bunga, bercucuk tanam dekat belakang rumah, main basikal depan rumah. Macam-macam lagi kita boleh lakukan. Okey, seterusnya yang ketiga, banyakkan aktiviti seperti berjoging. Tengok tu, berjoging, dia highlightkan tu. Macam mana dia berjoging? Baro, jim, wow, gayanga. Berjoging, bersenam, bermain bola dan seumpamanya. Sama macam yang nombor 2 saya terangkan tadi. Dan yang terakhir, lakukan aktiviti sihat untuk mengeluarkan peluh. Peluh ni penting. Jangan kita simpan lemak dalam badan kita lama-lama. Kalau kita tak keluarkan daripada tubuh badan kita, dia akan jadi tepu. Penuhlah lemak-lemak yang tak sihat dalam tubuh badan awak tu nanti. Kita akan dapat manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat. Okey, seterusnya rumusan. Yang pertama, berusaha mengekalkan berat badan yang ideal. Contohnya berat awak sekarang berapa? 28 contoh. Tu berat badan saya tu 28 tu dululah. Awak kalau nak idealkan badan awak cuba kekalkan berat badan awak. Tapi macam mana? Yang kita belajar tadilah. Kawal pemakanan, air awak kena cukup dalam tubuh badan, kena keluarkan peluh. Okey, seterusnya mengamalkan gaya hidup sihat. Dan yang ketiga, makan makanan yang berkhasiat.
boleh makan makanan yang yang kurang berkhasiat, tapi bukannya satu orang kata apa kekerapan dalam diri awak. Kalau kita ada seminggu sekali tu pun dah cukup dah sebenarnya. Kalau hari-hari makan sosis pagi, petang, siang, malam, nanti akan merosakkan usus dalam perut awak. Okey, dan yang terakhir, melakukan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Ini bagi yang formal. Contohnya, tetapkan satu masa, petang pukul 5.30 sampai pukul 6. Okey, saya nak buat walking, berjalan daripada depan rumah sampai ujung taman. Patah balik lagi. Sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Okey, seterusnya, aktiviti. Okey, aktiviti ni saya sarankan awak semua untuk keluarkan buku latihan awak, buku tulis awak. Sambung yang kita buat pada minggu lepas, buka muka surat baru, mula daripada belakang. Ada rakan-rakan awak beritahu telefon saya, "Ustaz, kita nak mula dari mana? Depan ke belakang?" Awak dah darjah 5, patutnya awak tahu bila subjek agama kita akan gunakan buku dan mula daripada belakang. Okey, buat satu garisan belah kanan, tulis tarikh hari ini, hari Selasa, berapa hari bulan? Hari Selasa, berapa hari bulan? 8 hari bulan 9, sorry. Hari Selasa, 9 hari bulan. Okey, tulis tajuk dia tadi, amalan gaya hidup sihat. Lepas tu, buat latihan yang saya share kat awak ni. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kita ada jumpa macam-macam perkataan pinjaman bahasa Inggeris tadi. Okey, ini adalah peta writing. Okey, awak boleh mula contoh yang dibagi yang pertama tadi, obesity. Okey, next. Ambil apa lagi apa? Teknologi, contoh. Saya bagi contoh. Awak boleh tengok dekat ni. Dalam apa ni, Anyflix yang saya kongsi ni, genetik. Itu contoh-contoh yang saya boleh kongsikan dekat awak. Awak salin semula, masukkan dalam peta writing dekat dalam buku latihan awak. Ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua, ni dia macam graf. Pun soalan yang sama. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris ini, tapi awak kena rumikan perkataan yang diberi. Ada obesity. Macam mana nak ajar obesity dalam perkataan rumi? O-B-E-S-I-T-I. Obesity. Okey, perkataan yang kedua tu apa? Genetik. Macam mana nak ajar genetik? Cuba ajar. Kalau tak dapat, kalau tak tahu, saya sarankan awak, okey, untuk yang pertama, cuba dahulu, siapkan dahulu. Okey, kalau rasa tak yakin dengan jawapan awak, okey, boleh bincang dengan abang kakak awak pun boleh. Saya galakkan, kita berkongsi masalah, mak ayah awak pun boleh. Tak apa. Kalau nak jumpa telefon saya pun boleh. Telefon Ustaz, macam mana nak ajar genetik? Memang saya akan jawab, buka kamus. Itu jawapan saya. Okey, seterusnya latihan yang ketiga. Awak ada nampak gambar rajah yang diberi tu? Okey, ada gambar yang pertama, dia tengah buat apa tu? Lepas tu gambar kedua, lepas tu ada gambar gunung, ada gambar raket badminton, ada gambar basikal. Soalan dia, salin latihan di sebelah dalam buku tulis yang sama tadi. Kemudian senaraikan aktiviti riadah berdasarkan gambar yang diberi. Saya suruh awak salinkan aktivitinya sahaja. Awak tak perlu pun melukis gambar tersebut. Tak perlu. Hanya salin. Jadi jawapan dekat sini hanya ada 5 sajalah, sebab ada 5 gambar sahaja. Okey, selesai pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Semoga video yang saya kongsikan pada awak semua dapat memberi manfaat dan juga ilmu pada hari inilah. Saya harap semua murid-murid saya dapat melihat video ini dan membuat aktiviti yang telah disediakan. Ingat, ada 3 aktiviti yang perlu awak salin dalam buku tulis awak. Ada 3. Tarikh, hari bulan jangan lupa. Itu penting untuk rekod evidence awak. Setelah selesai membuat aktiviti awak, okey,
Nanti boleh serahkan dalam grup Telegram kita dan saya akan senaraikan seberapa ramai murid yang boleh menyiapkan. Seberapa ramai murid yang boleh siapkan. Kalau kita ada 30, tolak Prissy Amir, siapa lagi seorang Angel contoh ni contoh kelas 5 wajar jadi ada 28 jadi saya harap 28 murid daripada kelas 5 wajar ini dapat menyelesaikan atau menyiapkan latihan awak pada hari ini. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.